Ada ke? Okay. Ada. Jangan lupa record Hello, dengar tak? Dengar tak? Okey. Dengar. Okey, untuk kali bulan 6, kami akan bentangkan kod etika ASCA. Kod etika ASCA ni bermaksud Persatuan Kaunselor Sekolah Amerika yang merupakan sebuah organisasi yang menyokong kaunselor sekolah, pelajar, pelatih kaunselor sekolah, pengarah, penyelia program kaunselor sekolah dan pendidik kaunselor sekolah. Dewan ini adalah merupakan tanggungjawab etika profesional kaunselor sekolah. Tujuan etika ini adalah untuk menjadi panduan untuk amalan etika semua individu yang berkhidmat dalam kapasiti kaunselor sekolah, termasuklah kaunselor sekolah, pelajar ataupun pelatih ataupun intern sekolah, penyedia bahan kaunselor sekolah dan pendidik kaunselor sekolah. Tujuan kod etika ini juga adalah untuk menyediakan sokongan dan hala tuju untuk penilaian diri, perundingan rakan supaya dan penilaian prestasi berkaitan dengan tanggungjawab kaunselor sekolah kepada pelajar, ibu bapa dan juga rakan sekerja serta rakan profesional. Selain kepada kaunselor, kod etika juga ada hak kepada pelajar, iaitu hak pelajar juga adalah untuk dihormati dan dilayan dengan bermaruah. Seterusnya, persekitaran sekolah yang selamat dari segi fizikal dan emosi. Hak pelajar lain juga adalah privasi yang dihormati setakat yang mungkin, yang kadang-kadang mungkin dihadkan oleh sekolah keseimbangan kepentingan kaunselor yang lain besar. Contohnya kepentingan terbaik pelajar, keselamatan orang lain, hak ibu bapa dan pematuhan undang-undang. Dalam kod etika ni dia ada 6, tapi kalau yang untuk satu tu dia ada dalam 12 poin, tapi kita orang ambil dalam 3 poin je. Untuk pertama ni adalah tanggungjawab kepada pelajar, iaitu menyokong pembangunan pelajar, memberi kewajipan pertama kepada pelajar yang akan dilayan dengan bermaruah dan dihormati sebagai individu yang unik, serta menghormati nilai kepercayaan dan latar belakang budaya pelajar dan keluarga serta orientasi seksual pelajar. Seterusnya adalah kerahsiaan. Kerahsiaan juga adalah tanggungjawab kepada pelajar, iaitu maklumkan kepada pelajar tentang tujuan, matlamat, teknik, peraturan dan prosedur di mana mereka ni boleh menerima sesi kaunseling dan juga pendedahan termasuk persetujuan termaklum dan penjelasan tentang had kerahsiaan. Contohnya etika kerahsiaan semasa persekuturan tu. Yang seterusnya dalam tanggungjawab kepada pelajar juga adalah dari segi akademik, kerjaya dan perancangan sosial, iaitu memberi peluang kepada semua pelajar untuk membangunkan sikap positif terhadap pembelajaran, strategi pembelajaran yang berkesan dan pengurusan diri dan kemahiran sosial. Yang seterusnya adalah tanggungjawab kepada ibu bapa, penjaga sekolah dan diri. Yang pertama adalah tanggungjawab kepada ibu bapa penjaga, iaitu menghormati hak dan tanggungjawab ibu bapa ataupun penjaga untuk mewujudkan hubungan kerjasama untuk memudahkan dan menyokong pertumbuhan maksimum pelajar dalam bidang akademik. Yang seterusnya adalah tanggungjawab kepada sekolah, iaitu membangun dan mengekalkan hubungan profesional dan sistem komunikasi dengan fakulti, kaki tangan pentadbir untuk menyokong pelajar. Yang ketiga, tanggungjawab terhadap diri, iaitu membangun pengetahuan dan pemahaman tentang penindasan sejarah dan sistematik, keadilan sosial dan model budaya, contohnya kaunseling pelbagai budaya, inti perkauman, amalan mengekalkan budaya untuk mengembangkan lagi kemahiran untuk perubahan sistematik dan hasil yang sama untuk semua pelajar. Yang ketiga,
Etikat ini juga adalah untuk kaunselor sekolah ataupun pengarah pentadbir penyelia. Utamaannya adalah untuk menyokong peragihan sumber yang ada dan terbuka di kalangan program yang disedia dengan menggunakan prosedur peruntukan yang tidak diskriminasi. Yang seterusnya adalah mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan sekolah dan sumber lain tersedia untuk menyediakan penyeliaan dan latihan kaki tangan. Yang terakhir adalah menyediakan kaki tangan peluang dan sokongan untuk membangunkan pengetahuan dan pemahaman tentang penindasan bersejarah dan sistematik. Yang ketiga, etika ketiga adalah praktikum kaunseling sekolah dan penyelia dapat internship, iaitu kaunselor sekolah perlulah berlesen ataupun bertauliah dengan pemahaman tentang kaunseling sekolah dan juga mempunyai pelatihan untuk menyediakan penyeliaan kaunseling sekolah. Kaunselor juga mestilah berkebolehan dalam menggunakan teknologi untuk melaksanakan program penyeliaan. Seterusnya adalah untuk mengelakkan daripada melakukan sesi kaunseling dengan kenalan rapat untuk mengatakan objektif sesi. Yang kelima, etika penyelenggaraan piawaian, iaitu kaunselor sekolah perlu berunding secara sulit dengan rakan yang lebih profesional untuk menunjukkan tingkah laku yang berpotensi tidak beretika. Seterusnya adalah kaunselor sekolah perlu berbincang dan mendapatkan penyelesaian secara langsung dengan rakan sekerja yang tingkah laku dipersoalkan, melainkan tingkah laku itu menjadi undang-undang dengan berbahaya. Dalam hal ini pihak sekolah atau komuniti lain perlu dihubungi. Keetikan kita akhir adalah dalam pembuatan keputusan beretika. Apabila berhadapan dengan dilema etika, kaunselor sekolah dan pengarah ataupun penyelia program perlulah menggunakan model keputusan yang beretika. Yang pertama adalah tentukan dilema etika berdasarkan faktor budaya, agama dan pandangan dunia yang berpotensi serta dinamik kuasa yang terdapat dalam dilema etika yang berpotensi. Yang ketiga, menggunakan piawaian etika ASCA untuk kaunselor sekolah dan dasar daerah yang berkaitan dengan prosedur. Yang terakhir adalah berunding secara profesional yang sesuai, contohnya dengan penyelia profesional perkhidmatan pelajar lain, kaunseling sekolah dalam acara budaya. Untuk refleksi kali ini adalah refleksi yang dapat daripada artikel ini adalah tentang etika yang penting bagi kaunselor sekolah untuk mengamalkan tingkah laku profesional dan tanggungjawab. Yang terakhir adalah melalui refleksi terhadap etika ini, kaunselor sekolah dapat meningkatkan sedaran mereka terhadap tanggungjawab mereka dan meningkatkan kualiti perkhidmatan kaunseling. Itu sahaja.